Lepas tu nak banding antara dua tu pula. Antara kalam yang qadimah dengan kalam lafaz yang dibaca yang ianya adalah makhluk. Yang kita baca ni itu bukan sifat kalam Allah. Contoh dia, lidah sebut nama Abdullah, lafaz sebutan Abdullah, tapi bukan di lidah tu ada zat Abdullah. Abdullah tu ada luar besar tu. Bukan Abdullah masuk dalam mulut. Abdullah masuk dalam mulut, tadilah koyoklah mulut. Ada ni. Tu nak cerita gitulah. Nak cerita perbezaan antara satunya kalam yang qadimah, sifat kalam Allah. Yang keduanya kalam Quran, lafaz yang kita baca, yang ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini hakiki dia. Ini kita sebut dalam majlis ilmu. Kau luar tak cakap gitu. Wajib kena kata Quran, lafaz yang kita baca qadim, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yalah, walaupun sebenar ada kerana, maka tak boleh nak kata. Ada. Macam ginilah contoh dia. Masa hak tadi Quran hak kita baca tu, kalau balah ni qadim. Koding apa baru beli kemarin, baru ni, baru sangat baru cek. Baru ni koding kau mana? Balah lah. Dah wajib kata koding. Koding ada huruf ni, ada titik ni, ada baris ni. Ni makhluk Allah. Dah wajib kata koding. Susah pula situnya. Begitu juga. Contohlah perkara jahat. Memanglah qada, memang qada dan qada. Tapi jangan cakap gitu. Haram kita kata perkara jahat qada. Haram kata malaikat majlis ilmu. Sebab apa? Kalau kata gitu, mana adab kita dengan Allah Taala? Mana adab kita dengan Allah Taala? Haram kata perkara jahat qada. Wajib kena kata perkara jahat adalah pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Betul ke? Perkara jahat pilihan dan perbuatan hamba? Hakiki tak betul lah. Tapi wajib kena cakap gitu. Mana benda yang jahat pilihan hamba. Hak macam hak kecoh itu tu lah. Curang memang pilihan hamba. Kecurangan memang pilihan hamba. Wajib kena cakap gitu. Hakikinya qada. Apa? Tak beradab. Kalau kata curang tu qada Allah, benda tak baik. Malaikat majlis ilmu. Nanti timbul salah faham pula kan? Betul-betul dia pegang bahawa perkara jahat ni bukan qada pun orang noh lah. Tu kena belajar betul-betul lah tunya. Cuma nak kena jaga adab je. Memanglah betul-betul Quran lafaz kita baca ni memanglah makhluk Allah depan mata kita ni. Hak qadim tu sifat dia di zat Allah Taala. Kan dia pening pula. Fahamlah kenapa wajib kena kata Quran lafaz dibaca ni qadim bukan makhluk. Kena faham lah tu dalam majlis ilmu. Sama juga perkara jahat qada hura dalam majlis ilmu. Lepas itu nak cakap keluar, jangan. Keluar kena jagalah adab. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri hamba sendiri. Kena gitulah. Ada pula yang takut nak cakap gitu. Takut jadi dia pegang. Hak buruk bukan qada. Tu dak. Bukan gitu. Kau ke mana pun nak cakap gitu. Bab pegangan kena hura dalam majlis ilmu. Memang ada orang tak berani. Tak berani apa, memang kena cakap gitu. Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri hamba sendiri. Nanti macam mana? Nanti orang berpegang gitu kan?
kita ajar semua majlis ilmu kan. Pegang kita perkara baik jahat qada. Nak lari ke mana lagi? Tambah pula takutlah sekarang ni banyak yang bawa perkara jahat bukan qada. Ada pelik-pelik pula kadang-kadang. Mari dalam pengajaran pelik-pelik. Tapi tak dikenali lah siapanya. Tapi pelik lah. Jadi kalaulah ni kita ni beriman, mana kita ni beriman, insya-Allah beriman sampai ke mati, tiba-tiba Tuhan takdir neraka, lepas tu tak ada hubah pula. Dia mana gitu dia kata. Dan sekarang ni beriman, insya-Allah sampai ke mati beriman. Jadi macam mana pula kalau jadi Tuhan takdir pada azab di neraka? Kalau Tuhan takdir, kalau dia beriman sekarang, itu takdir Allah pada azal. Bila Allah takdir pada azal dia beriman, Allah takdir dia ada syurga lah. Tak ada takdir di neraka macam mana pula. Dia tu pelik, dia salah faham tu. Jadi sekarang dia beriman, mudah sampai ke mati. Macam mana kalau Tuhan takdir di neraka yang tak boleh nak ubah takdir di neraka tu? Jadi dia tolak benda gitu. Sekarang dia beriman takdir Tuhan, tak beriman sekarang? Takdir Tuhan ke tak? Beriman sekarang takdir Tuhan. Jadi bila Tuhan takdir pada azab beriman, Tuhan takdir pada azab di syurga. Kau nak nerakanya ke mana? Tapi kalau Tuhan takdir pada azab, dia berpegang dengan akidah salah, perkara jahat bukan qada dan qada, mayang bang rajin jadi ustaz laginya. Tapi Tuhan takdir pada azab, dia berpegang perkara jahat bukan qada. Tuhan takdir dia di neraka lah kalau Tuhan takdir dia pegang salah sampai mati. Betul tu. Kalau dia pegang akidah salah. Tapi kalau dia sekarang dia beriman sungguh-sungguh, berpegang akidah di sunnah jemaah sungguh, itulah takdir Tuhan. Lepas tu Tuhan takdir neraka. Tuhan takdir neraka macam tu. Tuhan takdir dia beriman, Tuhan takdir di syurga lah. Jadi kadang-kadang pelik cara-cara bawakan. Nak ceritanya, mana walaupun Tuhan takdir neraka, kita beriman sekarang, kita boleh ubah takdir Tuhan. Wah, power dia. Ni lagi karuk sekarang ni. Jadi seolah kalau Tuhan takdir neraka pun boleh ubah. Berimanlah, kita beriman. Kita ubah takdir Tuhan. Dah kalau beriman bukan takdir Tuhan. Bukan takdir Tuhan beriman. Jadi pelik jadi. Tapi orang ambil potong sekat-sekat akidah sesat ni, orang share. Tu bahaya. Sehingga kan orang pun takut nak beradab. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri hamba, takut nak cakap gitu. Sebab apa? Nanti kan dia berpegang sebagai Zahir, cakap tadi tu majlis ilmu dia orang semua dah. Ni pun dah sudah pening lah. Memanglah Quran lapan kita baca tu memang makhluk. Tapi kenapa wajib kena kata koding? Sebab hak di zat Allah pun kalamullah juga nama dia, Quran juga nama dia. Sekarang ni hak sining hak lapan yang dibaca ni kamu kata makhluk. Akhirnya pergi kepada hak sifat kalam Allah yang qadim, dia kata makhluk juga. Kafir lalu jadinya. Maka hak di depan mata kita ni kena kata qadim. Bukan makhluk Allah. Kena kata qadim bukan makhluk Allah, bukan baharu. Walaupun sebenarnya makhluk Allah memang baharu. Itu kena huraikan bagi ilmu. Mana kalaulah bukan majlis ilmu, dia cakap Quran adalah makhluk baharu, maka jadi pasti dengan orang yang berkata dengan makhluk Quran itu tidak jadi kafir. Jadi kafirnya kalam Allah yang di kalam di zat Allah itu makhluk, apa yang dikafir? Pastilah sebaiknya akidah Mu'tazilah. Sebenar-sebenar pun ada ketika tak boleh nak kata. Sebenar Quran kalamullah
Lepas yang dibaca memang makhluk, memang baharu. Tak boleh kata makhluk, tak boleh kata baharu. Wajib kena kata qadim. Malaikat pada majlis ilmu. Memang sebenar perkara jahat qada, tapi tak ada nak cakap gitu. Perkara jahat qada, malaikat majlis ilmu. Hak masalah Quran kalamullah ni takut kesamaran, bertukar dengan sifat kalam yang qadimah. Perkara jahat qada tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah haram. Tapi bimbang sebab apa? Nanti dia bercakap memanglah apa yang berlaku perkara buruk tu pilihan hamba. Memang pilihan hamba. Akhirnya orang pegang hak tu lah. Hak adab tu dijadikan pegangan. Hak tu kena ajar balik dalam majlis ilmu pula. Majlis ilmu ni bukan majlis surah je. Majlis ilmu ni, majlis ilmu ni kita ajar akidah pada anak kita. Majlis ilmu lah orang panggil. Ke majlis ilmu ni kena duduk sela molek. Ayah kena pegang kitab, kena ada meja satu depan. Bawa majlis ilmu ada. Mak ayah cerita bab akidah. Tu majlis ilmu. Cerita molek pada anak. Perkara yang jahat qada. Bukan kata majlis ilmu ni kena duduk atas meja pun kuliah. Bukan tu je majlis ilmunya. Ajar betul-betul lah. Sama lah ni. Ajar betul-betul lah. Kita duduk baca Quran dengan anak-anak ni. Ni nama dia kalamullah. Nama dia Quran. Yang lapas kamu baca ni memang makhluk Allah. Khetah makhluk Allah. Huruf makhluk Allah. Titik baris makhluk Allah. Memang ni makhluk Allah. Memang iyalah. Quran tu baharu ada lama sikit. Memang makhluk Allah. Memang baharu. Tapi kita ajarlah pula. Yang kita duk ngaji sifat 20 tu, sifat yang ke-13, tu dipanggil kalam Allah juga tu. Hak tu panggil Quran juga tu. Hak tu sifat dari zat Allah yang qadimah. Yang kamu duk baca depan-depan mata ni, ni kalam yang baharu. Tapi oleh kerana hak sifat kalam, hak lapas yang kamu baca depan mata ni dah ada Quran kanak kan? Sama-sama nama kalam, sama-sama nama Quran. Maka hak depan mata kamu ni, hak kalam yang sebenarnya makhluk baharu, lapas yang kamu baca ni makhluk baharu, kamu wajib kena kata qadim. Ajar gitulah. Kamu wajib kena kata qadim. Kalau nak kata kalau kata baharu kan benda baru sungguh kan. Nanti takut pergi naik pergi kepada sifat kalam Allah pun makhluk Allah baharu juga. Kita pergi ingatlah ajarlah. Sedang-sedang ajar Quran ni kan, ajarlah. Bila lagi nak ajarnya? Majlis ilmu tu. Majlis ilmu tu. Dolah dong ke Quran depan mata, lepas yang kita baca, yang kita boleh pegang, yang boleh cium, boleh pegang, boleh tengok, boleh belek, boleh cium. Tiba-tiba coding pula dah pelik tu. Betul lah. Memang baru makhluk, tapi wajib kena kata qadim. Sebab dia takut kesamaran tukar dengan kalam Allah juga, Quran juga. Sifat yang dari zat Allah Subhanahu wa taala yang qadimah, tukar dikatakan waktu makhluk baharu, jadi kafir lah jawapan dia. Tu majlis ilmu kita ajar pada anak kita. Tapi tengok anak lah pula umur berapa, perlahan-perlahan lah. Sebab ajar dalam bab akidah ni bukan mojo tahun. Bukan macam ajar semayang mojo tahun. Ajar akidah, budak ni faham sikit-sikit kita ajar koda dia. Sebelum dia umur 15, umur balik. Ajar akidah dulu. Betul pegangan dahulu. Ajar Quran, baca Quran. Baca Quran tu sunat. Kita ajar bab akidah, bab pegangan. Kita mak ayah kena mantap lah. Kalau kita mak ayah pun orang ni jadi mak ayah dah. Jadi bank jadi mak ayah belajar dak lagi.
Oh, nak jadi mak ayah ni kena ada khija. Yelah, tu untuk makan jadi tahi. Nak kena ada khija lah nak jadi mak ayah ni. Hak besar laginya makanan rohani agama. Mak ayah tu buat mampu dah nak melengkapkan hak bab rohani bab agama ni. Cerita bab khija gapo lagi nak makan sedap. Tu kita cari ni. Dan orang ni dah jadi mak ayah. Belajarlah. Lepas tu sambil-sambil ajar satu-satu. Tengok pada umur budak lah. Ada ni. Jadi sekarang ni dua. Sifat kalam Allah yang qadimah dipanggil Quran. Kalam lapah yang kita baca yang ini adalah baharu. Jadi lapah yang kita baca ni bukan di sini duduk sifat kalam Allah. Yang kita hafal di hati kita. Bukan di hati kita sifat kalam Allah. Yang kita duk tulis Quran tu, bukan di situ sifat kalam Allah yang qadimah. Tapi apa yang kita baca, Quran yang ada dalam hati yang kita hafal, Quran yang kita tulis ni menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Contoh gini. Satunya contoh dia hari lidah kita kata Abdullah contohnya. Abdullah ni maka sebutan seorang lelaki itu, yakni lapah yang akan menyebut lelaki itu masuk pada lidahmu. Ada lidah kita cakap Abdullah. Dan zat laki-laki yang kena sebut itu tiada masuk pada lidahmu. Bukan zat laki-laki Abdullah tu duduk di lidah, tapi apa yang lidah sebut menunjukkan kepada zat Abdullah hak besar ada luar tu. Maksud dia gitu. Quran yang kita baca ni menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Tu bandingan. Dan demikian lagi apabila menyuruh akan kamu oleh seorang laki-laki atau menegur ia seorang lelaki akan kamu akan suatu. Lelaki ni suruh kita. Lelaki ni tegur kita. Maka adalah engkau ingat pada hatimu akan suruhnya dan tegahnya juga dalam hati ni ingat. Dalam hati ni ingat. Lelaki itu baru ni suruh buat begiang-begiang ataupun tegah jangan buat begiang-begiang, duduklah hati. Suruhan tegahan yang ada dalam hati. Tiada masuk laki-laki itu pada hatimu, bukan lelaki itu masuk dalam hati. Inilah makna kata yang dihafazkan dalam hati. Makna sekarang hak ingat dalam hati, hak ingat dalam hati. Suruhan tegahan seorang lelaki, bukan zat dia. Zat dia duduk luar. Samalah Quran yang dihafal duduk dalam hati. Quran yang dihafal, lapah yang dibaca duduk di hati. Bukan di hati kita tu duduk sifat kalam Allah yang qadimah. Tapi Quran yang kita hafal ingat di hati menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Dia gitu. Dan demikian lagi, lebih kurang je ni. Dan demikian lagi engkau suratkan. Yang pertama sebut dengan lidah Abdullah. Yang kedua ingat di hati akan surah dan tegang seorang lelaki. Dan demikian lagi engkau suratkan. Tulis. Nama lelaki dalam suratmu, tulis dalam kertas. Maka masuk nama lelaki dalam kitabmu itu. Dalam kitabmu, dalam surat tulisan masuk nama lelaki itu. Tiada masuk zat lelaki itu pada suratmu. Bukan lelaki itu masuk dalam kertas tu. Adalah katung kan, ada apa katung? Dia masuk dalam kertas tu. Tu katung. Tu koya tu. Kan? Boleh masuk dalam kertas lah. Tahu kalau cerita Doraemon, tu lagi hebat. Boleh masuk belakang. Tak kertas boleh masuk. Jadi tulis nama laki-laki pada kertas. Adakah zat laki-laki masuk dalam kertas tu? Tak. Macam kata masuklah nama kita seorang. Masuk nama je. Ke tubuh-tubuh nak masuk? Tak, masuk nama je. Tubuh zat duduk luar. Tapi nama yang ada dalam kertas tu menunjukkan atas zat tuan dia ada luar.
Kan gitulah. Dan bagi engkau suratkan nama laki-laki dalam suratmu, maka masuk nama laki-laki itu di dalam kitabmu, dalam surat tu lah. Tiada masuk zat laki-laki itu pada suratmu, pada hak kamu tulis di kertas tu contohnya. Inilah makna yang maktub pada masahif, yang ditulis pada helayang-helayang kertas. Tulis pada kertas, masuk nama, bukan masuk zat tuan. Yang tertulis di dalam Al-Quran tu, hak tu kalam, lapah yang kita baca, bukan sifat kalam Allah masuk dalam kertas tu, bukan. Tapi kalam lapah yang kita baca yang tersurat di kertas menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Jadi 3 sini. Satunya di lidah sebut, satunya hati hafaz ingat, satu laginya tulis. Samalah. Lidah kita baca Al-Quranul Karim, lapah yang dibaca, bukan sifat kalam Allah duduk di lidah kita, tapi Al-Quran, lafaz yang kita baca tu menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Quran yang kita duk hafal, yang duk ingat di hati, bukan hafal mesti hafal satu Quran. Hafal lah, kita hafal Fatihah dah hafal. Malu orang tau. Hafal muqaddam. Ke muqaddam dah hafal juga. Hafal dak muqaddam. Budak baru tak boleh harap. Sungguh dak percaya dengan budak baru. Kalau orang lama memang muqaddam duduk dalam dada. Kalau budak baru minta maaf. Sungguh. Kan ni. Ramai sangat dah jumpa budak baru, sabihi dah ingat, hal atas dah ingat. Tak ingat Iqra tak boleh nak baca. Boleh baca dah, tak ingat, tak ingat. Nak baca Amma Tasalum, oh lagi gelak gambar. Tak boleh baca belaka tu. Wasyamsi waduhaha tak boleh baca. Tak boleh baca. Mana budak sekarang? Sebab dia ngaji Quran bukan macam kita. Kita ambil daripada abata. Alih datang A, alih bawa I, biarlah. Alih ada baris pun tak apalah. Alih ada baris pun alih ada baris, tak apalah, biarlah. Ngaji budak-budak kalau ni dah kita ngaji macam kita ni. Quran ada dada lah, Quran ada dada. Kalau kita dah hafal, adakah sifat kalam Allah duduk dada kita? Tak. Tapi Quran di dada kita ni yang kita hafal menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Gitu je. Tulis Quran, comel tulis Quran. Tulisan kita tu adalah makhluk Allah. Tulisan kita tu adalah baharu. Ialah zahirnya kita yang tulis. Kerana ada dakwah tu pada zahir. Tangan kita bergerak, maka pen ke alat tulis akan bergerak. Bergerak tangan kita Allah buat. Bergerak pen di jari kita, bergerak alat tulis di tangan kita Allah buat. Keluar tulisan pun Allah buat. Jadi tulisan Quran yang kita tulis itu adalah makhluk Allah, baharu. Tapi apa yang kita tulis itu menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah. Gitu. Satunya yang dibaca di lidah, satu yang diingat di hati, satu yang ditulis. Yang baca, yang ingat di hati, yang tulis adalah kalam, lafaz yang baharu. Ya, ini adalah makhluk Allah, tapi menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah, yang sedia kala. Macam mana kita? Qadimah, sedia kala. Qadim, kidam, qadim, qadimah, sedia kala lah. Sedia kala, tidak ada permulaan. Qadim, kidam, qadim, sedia kala, tidak ada permulaan.
Yelah, kalau tak tahu nak tanya. Dah lah bunyi arak saja. Allah. Kita kelas arak. Kan Haji? Suka Haji kelas arak. Maka jangan engkau sangka yang engkau baca dan yang engkau hafal dan engkau tu surat itu ialah kalam Allah. Kalam Allah yang qadimah. Dan hanya senya yang engkau baca, yang engkau hafal, yang engkau surat tu yang menunjukkan kalam Allah yang qadim jua. Maka jangan engkau sangka yang engkau baca tu, lapah yang dibaca dan yang engkau hafal ni di hati ni, dan yang engkau surat, yang engkau tulis Quran, itu iaitu kalam Allah. Bukan kalam Allah tu, bukan kalam Allah yang qadimah lah. Dan hanya senya ia yang kau baca, yang kau hafal, yang kau surat yang menunjukkan kalam Allah yang qadim jua. Itu kalam yang baru menunjukkan di zat Allah ada sifat kalam Allah yang qadim. Dan kita beri sikit. Dan kalam Allah yang qadim itu tiada bercerai dengan zatnya zat Allah yang qadim. Bukan bila kita baca sifat Allah yang qadim duduk di lidah kita. Bukan kita hafal maka sifat Allah yang qadimah duduk di hati kita. Bukan. Bila kita tulis kalamullah Quran, bukan sifat kalam duduk di kertas yang kita tulis. Kenapa? Kalam Allah yang qadim tiada bercerai dengan zatnya Allah yang qadim. Dia tak bercerai, duduk di zat Allah Subhanahu wa taala, bukan duduk di lidah kita, bukan duduk di hati yang kita hafal, bukan duduk di kertas yang kita tulis. Lagi tiada berhuruf dan tiada bersuara, kita telah lalu sebutnya. Lagipun sifat Allah bukan ada huruf, yang kita baca tu berhuruf, yang kita hafal tu berhuruf bersuara, yang kita tulis tu pun berhuruf. Itu bukan sifat kalam Allah yang qadimah. Yang mana sifat kalam Allah yang qadimah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dan tiada masuk kalam Allah itu di dalam sekalian kitab daripada Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur. Bukan kalam yang qadimah lah. Tapi kesemua adalah kalamullah yang menunjukkan atas sifat kalam Allah, sifat kalam diri Allah yang qadim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahmina famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.